أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita mari belajar tafsir Quran insya-Allah. Mari ngaji tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah lagi ilmu kepada kita. Nabi SAW sabdalah antara dua, bahawa engkau berada di waktu pagi, fatata'allam, maka engkau belajar ayatan min kitabillah, satu ayat daripada Quran, daripada kitab Allah, khairul lah, lebih baik baginya min antusalliya, bahawa dia semaya mi'ata raka'atin, 100 rakaat. Wala antar dua, dan bahawa kau berada di waktu pagi. Fatata'allam, maka kau belajar babam minal ilm, satu bab daripada ilmu, khairul lak, lebih baik bagi engkau min antusalli al-faraka'ah, lebih baik bagi engkau daripada semaya 1000 rakaat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tak ada beripung orang ramai di dalam rumah, pada rumah-rumah Allah, di masjid lah. Yatluna kitab Allah, duk baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, lepas tu pakak duk belajar sama mereka. Illa malaikat nazalat alaihimus sakinah, malaikat turun di atas mereka itu sakinah, ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah, malaikat turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi, diselimut dengan rahmah. Wa haffat alaihimul malaikah, dan malaikat likung. Wa dzakarahumullah man indah, dan Tuhan sebut mereka itu kepada orang-orang yang ada di sisi Allah. Alhamdulillah, man yuridillahu bihi khairan, siapa orang Tuhan nak dia jadi molek gak, yufaqihu fid din, Tuhan dia serap jerak dan mesra dengan agama. InsyaAllah kita mari tengok ayat yang ke-100. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, kemudian kami mengutuskan Nabi Musa. Jadi ayat sebelumnya Tuhan sebut, ama wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Jadi banyak, dan kami tidak mendapati ada bagi kebanyakan mereka sebarang janji. Al-ahd, dah janji. Jadi umat-umat dulu ni Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa banyak mereka tak percaya kepada Allah, tak turut perintah-perintah Allah, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Tuhan lah. Nah, kemudian Tuhan sebut situ, mab'athna min ba'dihim Musa bi ayatina. Kalau kita kira kok sebelum daripada Nabi Musa ni, iaitu Nabi Musa ni anak cucu Nabi Yakub juga. Dan
kalau kita tengok dalam sejarah, dalam kitab-kitab tafsir dah sebut bahawa, dan Quran sebut sendiri, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, dah banyak kami binasakan. Ketika Tuhan sebut, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihi al-qawlu fadammarna tadmira wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Berapa banyak kami binasakan beberapa kurun selepas pada Nabi Nuh tu. Banyaknya peristiwa-peristiwa yang berlaku kerana banyak tidak turut perintah Allah. Kemudian Tuhan sebut sini, thumma ba'athna min ba'dihim Musa. Kemudian kami mengutuskan Nabi Musa selepas mereka rasul-rasul itu. Tuhan pakai Nabi Musa, Tuhan sebut sininya, iaitu tentang Nabi Musa. Kerana kalau kita kerana apa? Kerana Bani Israel ni ada mithaq, Misak ni hukum-hukum banyak dalam hukum-hukum ni banyak. Dalam kitab Taurat ni banyak benar. Kalau kira agak dalam kitab Taurat ni banyak hukum-hukum hak Tuhan sebut tentang masalah. Tengok, min ajli dzalika katabna ala bani Israel. Dan dah Tuhan sebut ke, iaitu wa idz akhadna mitsaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah wa thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dulu ni iaitu Allah Subhanahu wa taala Tuhan sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala ada janji dengan Nabi Musa, dengan Bani Israel, bahawa mereka ada berjanji dengan Nabi, dengan Bani Israel, bahawa mereka kena sembah Tuhan, mereka sembah lembu. Lepas tu pula janji hukum-hukum Tuhan, tak kira lah kalau Tuhan sebut tentang hukum-hukum tentang hukum-hukum apa ni, bunuh orang ke apa semua tu banyak ke, tapi mereka tak turut perintah Allah SWT. Sebab tu Tuhan sebut sininya kisah Nabi Musa, kisah sebut Nabi Musa dulu, kerana Bani Israel ni supaya kita dok tahulah ada dolan ni tu jadi bunuh orang tak puas-puas, tak ada rasa free ke manusia, tak kesian ke orang dia berasa kata dia gagah kuat dan sebagainya. Inilah ya kata, sebab tu hukum-hukum orang yang paling ingkar, orang yang paling tak turut perintah. Dah baca masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha, orang-orang yang diberi tanggung ke kitab Taurat, kemudian mereka tak pikir, tak turut siapa.
Dan dia berimej kepada Allah. Lepas tu pula dok berimej pada hukum-hukum. Ya gitu lagi, tapi tak seturut. Tak turut hukum-hukum dia. Tengok Tuhan sebut mathalul ladzina humilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Serupa dengan himar duk bawa asfar ni surat-surat ke apa semua. Dan himar dia tak ada baca, tak ada apa dia. Dah tak ada nak turut apa. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Itulah seburuk-buruk. Nah, bandingnya orang yang dusta dengan ayat-ayat Allah. Allahu la yahdil qaumaz zalimin. Nah, dan Tuhan tak tunjuk kepada mereka yang zalim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Orang Bani Israel ni, Yahud lah ni, dia dak pergi kata ya ni orang terpilih, Sya'bul Mukhtar, apa orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi kata ya mulia lebih lah pada orang. Tu. Sebab tu saya kata in za'amtum annakum awliya min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Maka mu harap minta Tuhan matilah. Dah, tak sah. Makna Tuhan tak percaya. Tu. Jadi Tuhan utuskan selepas daripada rasul-rasul tu Musa akan Nabi Musa bi ayatina ila Fir'aun. Dah, dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun. Dah, dia Nabi Musa ni banyak ada sebut dalam tafsir wa yara ba'dul mu'arrikhin, dan telah berpendapat setengah ahli sejarah anna wiladata Musa, puasa beranak Nabi Musa. Musa ni anak kepada Imran. Jadi Nabi Musa ni ayah dia pun nama Imran. Hak ni tak ada sebut dalam Quran tak. Imran hak sebut surah tu Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas. Ali Imran hak tu surah Ali Imran. Imran tu ayah kepada Siti Maryam. Siti Maryam beranak kepada Nabi Isa alaihissalam. Biasalah nama Imran, nama molek. Maka serupa dengan nama Muhammad, nama Abdullah, nama Paula ni ke banyak orang-orang ngaji tak nama tu berlakulah. Jadi Nabi Musa ni ayah dia dulunya iaitu Musa bin Imran daripada keturunan Lawa bin Yaqub. Keturunan Lawa bin Yaqub, anak keturunan Nabi Yaqub kan, Bani Israel kan. Sebab tu ia tawayara ba'dul mu'arrikhin, dan telah berpendapat setengah ahli sejarah anna wiladata Musa, puasa beranak Nabi Musa kanat fi hawalai, adalah ia pada timpuh lebih kurang al-qurni tsalithi, pada korung yang 3. Korung 13, korung 13 qabla al-milad. Korung 13 sebelum beranak Nabi Isa, makna 1300 tahun sebelum beranak Nabi Isa lah. Wa anna ba'athatahu, dan bahawa bakitnya kanat fi ahdi Munfatah bin Ramsis al-Thani. Ni beranak pada masa Fir'aun bin Ramsis. Ya tahu wa Fir'aun ni lakabun gelar li muluki Misral Qudama, iaitu gelar raja-raja Mesir dululah. Kalau kau bi Kaisar, supaya dengan lakab gelar Kaisar li muluki Rum, bagi raja Rum. Sebab tu orang Arab panggil Kaisar, raja Rum. Supaya Rusia panggil Kaisar.
Kerana sebelah itu kira Rom. Wa Kisra limulukil Furs. Dan Kisra tu kepada raja-raja Parisi, Iran lah ni, itulah. Tu. Sebab tu Tuhan sebut thumma ba'atsna min ba'dihim. Tuhan bakit selepas daripada mereka itu, mana selepas daripada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib. Nah, Tuhan bakit dia Musa, akan Nabi Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ila Fir'aun, kepada Fir'aun wa malaih, dan kepada ketua-ketua kaumnya, wa zalamu biha, lalu mereka berlaku zalim, makna mengingkari ke ayat-ayat itu. Ya sejarah Nabi Musa supaya kita dah tahulah, iaitu pada ketika tu Fir'aun telah nujum lah, orang panggil nujum ni. Akhir sekali bomoh nujum, bomoh nujum. Kita panggil bomoh, kalau bahasa Melayu sebenarnya bomoh. Bomoh nujum ni. Nujum kata nak timbul seorang yang akan menyebabkan jatuh. Raja Mesir lah, iaitu Fir'aun ni. Maka Fir'aun pun dah carilah siapa beranak tahun tu kak, anak nak jatuh kak, bunuh belaka. Akhir sekalinya ibu Musa tak ada nak buat lahana kak, bubuh oleh baka. Lepas tu pula lepas dicarak oleh sungai ni. Lepas tu hanyut pergi pun oleh Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun saat ni duduk tepi sungai saat ni juga, ambil bela lah. Sebab apa kata yang besar ni, Nabi Musa ni berdakwah kepada agama Islam. Maka akhir sekalinya Imra'atu Fir'aun ni berimej pada Nabi Musa, dan dia ada orang matilah imej. Imra'atu Fir'aun ni, isteri Fir'aun tu sebut dalam Quran, di antara orang hak perempuan hak disebut dalam Quran lah. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdain min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Waktu tu ada Tuhan banding kepada orang kafir tu, isteri kepada Nabi Nuh dan isteri pada Nabi Lut, kedua-dua tu masuk neraka. Tapi wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. InsyaAllah saya bawa kita masuk pakat chair banyak, pakat chair lagi lah. Tuhan bagi contoh kepada orang beriman tu, isteri kepada Fir'aun, idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, dia berdoa minta Tuhan binakan rumah dia dalam syurga. Wa najjini min fir'aun wa amalih, minta Tuhan selamat daripada Fir'aun dan amal kerja-kerja Fir'aun sana. Wa najjini min qaumidh dhalimin, dan selamatlah ku daripada orang yang zalim. Tu imra'atu Fir'aun. Dan Tuhan bakit Nabi Musa ni ketika orang panggil ya dulu kau masa Nabi ketika Nabi Yaqub alaihissalam dan Nabi Yusuf tu pindah pergi kepada Mesir. Bila kemarau 30 tahun kata setengah. Bila lama kemarau tak ada benda nak makan, maka pergi Mesir dan dijumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kerana mereka lah kita tahu Nabi Yusuf lah telaga tu. Kemudian orang lalu jalan ambil pergi jual di Mesir, murah-murah. Raja ambil perak. Kali besar. Dan duduk tupai Raja Aziz. Aziz Misra, itu orang dan Raja Molek lah masa tu. Aziz ni lah Raja Molek. Maka ketika kemarin ni fok, Nabi Yaqub ni bakal pindah hidup Mesir lah.
Tu pindah pakat hidup Mesir belaka. Maka selepas daripada tu, bila Nabi Yusuf mati, fok-fok banyak dia ada di sana. Maka dah bila duduk tak lama tu jatuh pula kerajaan Aziz. Bila Nabi Yusuf mati kak, Fir'aun mari serai ambil semula pula lah. Ya, Fir'aun dengan Aziz ni suku-suku. Kata setengah sejarah Aziz ni bukan Raja Mesir dia, Raja lain hak mari serai boleh merentah Mesir saat ni. Jadi Raja Mesir lah situ. Kata Fir'aun ni panggil Aziz, tapi Raja molek. Lepas tu Fir'aun ni buat ni serai klik semula boleh. Dan Nabi Yusuf mati lama. Lepas tu buat Fir'aun ni duk buat seksa dan buat macam-macam lah kepada Bani Israel. Kena azab teruk-teruk lah orang bagi. Akhir sekali tu hai bakit Nabi Musa AS. Bila bakit Nabi Musa, Nabi Musa duk dakwah. Nama dia Fir'aun ni, dia mengaku ana rabbukumul a'la, dia mengaku dia Tuhan. Bila dia mengaku kata dia ni Tuhan, ni pohon Nabi Musa dakwah. So semua Allah SWT satu sahaja. Isteri Fir'aun beriman pada Nabi Musa. Dah akhir sekalinya. Puak-puak Bani Israel ni tak agak nak duduk. Tak agak nak duduk di Mesir kerana kena buat oleh Fir'aun macam-macam. Maka akhir sekalinya Tuhan bakit Nabi Musa untuk mengeluarkan mereka daripada Mesir. Nak itu baik daripada Mesir lah. Lepas tu bila nak itu baik, tubik daripada Mesir saat ni tu, Nabi Musa belum ada tu ada ayat orang panggil. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Nabi Musa saat ni tu tukar Nabi Musa. Lepas tu pula tangan Nabi Musa ni jadi cahaya tubik putih. Lepas pula apa ni, banjir, belalai, ada benda hak berlaku saat ni tu, katak, darah dan sebagainya. Maka ayat-ayat hak sembilan hak Tuhan sebut saat ni, mereka itu fadzalamu biha, mereka tak percaya kepada Nabi Musa AS. Bila tak percaya saat ni, inilah Fir'aun nak bunuh Nabi Musa. Maka Nabi Musa pakat masa tu dia panggil lebih kurang dalam tu. Saya baca kitab Sya'rawi, tafsir Sya'rawi ni, dalam lebih kurang dalam 900,000. Puak-puak Bani Israel ni, bila Bani Israel ni Nabi Musa dia perak nak Nabi Musa herat tu baik lah, tak agak duk Fir'aun. Maka bila nak tubik saat ni kak, pakat tubik lari dalam 900,000. Bila tahan askar Fir'aun tahun ni turut ni kata setengahnya 1,000,000. Bila pergi sapa laut saat ni tu, dia tak apa laut. Di belakang askar Fir'aun. Nak buat aku mana? Tu. Nak buat aku mana? Maka pada ketika itulah puak Bani Israel ni kata siap dah kita. Musa ni buat kerja pula. Ni kita ni nak lari ke depan tak boleh, nak hundur ke belakang tak boleh. Akhir sekali tu wahyu kepada Nabi Musa supaya tepuk atau godel laut saat itu dengan tukar. Bila dia godel laut dengan tukar,
maka terbuka. Bila terbuka banyak jalan. Bila masuk jadi banyak jalan, maka puak-puak Bani Israel ni kata tak tahu bagi bila masuk banyak ni jalan ni. Dah kes sekali minta Tuhan. Dah. Jadi satu jalan. Maka Tuhan jadikan satu jalan. Dah lakoh laut sat ni. Kata setengah laut Bahrul Ahmar, laut merah, kata setengahnya laut wallahu a'lam tasik di mana wallahu a'lam, tapi yang pastinya laut apa yang Tuhan sebut dalam Quran kata setengah laut merah. Laut merah ni Bahrul Ahmar, bagi laut di antara Mesir dengan Saudi itulah. Dia ada laut merah situ. Kalau kita tengok situ boleh ada laut merah, boleh ada. Kerana apa? Kerana Nabi Musa ni bila dia tubik daripada laut ni, dia hadap pergi tu kok Tabuk kan tu. Kok Tabuk ke sebelah lain tu jumpa dengan Nabi Syuaib. Bila nak masuk Palestin, dia dekat Palestin lalu kot, tapi dia sesat dia masuk di iaitu di Sina. Wallahu a'lam. Kita boleh hoyak apa kita baca lah. Jadi Firaun ni dah hambak masuk. Bila dah hambak dekat hari itu, Nabi Musa lepas sana nak tepuk lalu lah, nak katak lalu dengan tukar. Tuhan wahyu supaya tunggu Firaun mari dekat dah fuak askar dia masuk dalam laut banyak dulu, masuk bis dulu. Sebab teraya jauh panjang masuk pergi, dekat tu nampak. Puak-puak Bani Israel pergi sekali dengan Nabi Musa lekas duduk patah tebing sana itu nampak. Nampak Firaun dekat. Nampak dengan mata. Maka Tuhan suruh Nabi Musa tepuk godeng sekali lagi kat katuk dem. Bila katuk saat ni enggak. Firaun nak beriman masa tu, maka pada masa tu tidak boleh, tak kira lah siapa beriman tadi. Maka semua tu mati. Lepas tu Nabi Musa ni kalau tengoklah sejarah dia tubik boleh ada Bahrul Ahmar, laut merah tu ada nak pergi ke Palestin ni tu. Lagi jumpa Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni duduk tanah Saudi ni sebelah Leknu. Arab Nabi Syuaib ni Arab, orang Arab. Lepas tu naik sebelah mari Palestin ni ke. Bila nak mari Palestin saat ni juga sesak tubik pergi di tempat sesak ni iaitu di Sina, kawasan Sina ni 40 tahun dah mati situ Nabi Musa AS. Tu jadi Firaun ni tergelar. Lepas tu saya ada ingat, saya ada baca panggil masa 1970 dulu. 1970 orang panggil cuang 70 dulu ni. Ada petana di Frankfurt. Minta kepada Mesir supaya ihdar, supaya ambil Ramses As-Sani ni. Firaun. Hari di Frankfurt. Prancis ambil Frankfurt. Maka KJFC setuju. Bila setuju saat ni tu, Pak Tanati atau Presiden Frankfurt saat ni cari kena dah untuk buat Mugawa hari dah buat kaji apa sajalah. Maka letak ketua untuk kena bomo semualah. Bomo. Apa orang ke apa saya tak ingat. Lepas tu ketuanya ialah Maurice Bucaille. Kalau kita tulis, research dalam internet, tulis Maurice Bucaille, bahasa Arab, bahasa apa tu lah. Maurice Bucaille. Maka
Maurice Bucaille ni bila Fir'aun ni kapal Perancis dia ambil buat turun di Padang kak. Waktu Fir'aun ni buat sepuluh raja hidup lah. Tak ada mati dah masa tu. Mayat Fir'aun saat ni tu dimuliakan. Tak buat molek lah. Lepas tu heret dengan kereta. Lepas tu berdebung sambut. Tabik buat siuk sunah pong. Sepuluh raja tu dah hidup lah. Dia kirakan lagu tu. Bila siapa malai kak, maka bila siapa malai, mereka pun hatta apa ni kena orang untuk buat kaji apa sajalah. Maka Maurice Bucaille ni masuk. Bila masuk saat ni, masuk buat kajian lah. Buat kajian, tengok cek tubuh Fir'aun saat ni. Ternyata bahawa Fir'aun ni ada bahaya-bahaya masing. Bahaya-bahaya masing ni maknanya ada sana tubuh dia ni masing. Maka Maurice Bucaille wikrak kata dia mati lai masih laut kira ke. Lepas tu yang keduanya di sebelah lek kiri dia ni, yang keduanya tangan dia ni bila buai barut mami tu dah kain putih dia barut tu dah tu saya baca banyak. Bila buka sana dia terik dia jetak naik tangan. Tanda kata mati terkejut lah. Sepuluh mati terkejut. Ya heret tangan. Kalau duduk gitu kat heret masuk. Lepas tu tangan sebelah kiri ni patah. Patah ni maknanya dia kena tepuh dengan sesuatu. Bila Maurice Bucaille buat kaji dia buat kesimpulan lebih kurang lagu tu kak. Tim dia sana ni Pak Emmanuel kata, benda ni serupa dengan apa orang Islam dia sebut. Iaitu Fir'aun ni mati di laut. Dan kalau ikut kajian dia, Fir'aun mati di laut, lepas tu pula Fir'aun ni dengan sebab Tuhan tutup ke air laut sana ni. Dan atas tengah je tangan kiri dia contohnya sebab dia ada penepis tangan kiri dia penepis ni perai pakai cuk tahan seperai ni air mai kena kuat ni tu patah dan mati terkejut. Maka pihak Maurice Bucaille tim dia saat ni tu buatlah kesimpulan kata gitu-gitulah. Ya pun tak ada apa. Lepas tu anak murid dia masuk sekali. Dia kata, ni apa? Supaya dia oyak supaya orang Islam. Dia pegang. Maurice Bucaille ni, dia kata, ya ni, kita ni, tak boleh. Kita nak, researcher atau orang panggil ahli kaji ni, tak boleh lah kita pergi kata hawa kita boleh natijah kaji apa sahaja bila serupa dengan orang Islam atau orang lain kita tak royak tak boleh kerana kita terung badan terung pai terung malah kerana kita sakut paut dengan wicakan atau ilmu tak ada apa nak murid apa tulis duk tak lama ni atas setengahnya kajian MC buat seminar panggil buat seminar tentang masalah ijaz Quran. Ijaz Quran ni maknanya benda-benda yang sebut oleh Quran hak yang menjadi mukjizat. Maka dia pergi. Bila dia pergi Mesir sana dia betul ke tahrijah dia. Bila betul ke tahrijah tentang kajian tentang Firaun. Maka
Hari tu lepas dia kecek siap, seorang ulama Mesir royak dia kata benda ni Tuhan sebut dalam Quran dah. Iaitu Tuhan sebut fal yauma nunajjika bi badanik. Pada hari tu kami akan menyelamatkan dengan tubuh engkau litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi tanda ayat bagi orang hak kamaria, hak belakang pada kau boleh mikir. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Dan kebanyakan pada ayat kami ni manusia lalai. Jadi Tuhan sebut kata Tuhan menyelamatkan mayat Nabi mayat Firaun. Maka pada ketika tu terkejut dia. Bila terkejut dia saat itu, Muris Bokai saat itu masuk Islam, situ mengucap 2 kalimah syahadah, istihar masuk Islam. Bila masuk Islam tu dia tak nama dia Muhammad Daud. Dah hidup di Saudi lama. Lepas pada tu wallahu alam lah ni. Mati lah. Kita rasa gitu. Tak tahu kita, tapi kita bacalah surat gitu. Dah sejarah dah gini pun banyak ke orang-orang duk masuk Islam kerana Tuhan sebut benda-benda dalam Quran jadi mukjizat. Supaya dengan ada bomo medik ni lah masuk Islam kerana mengandung. Tuhan sebut ke walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tetap kejadian manusia marhalah mula-mula air mani jadi seketul daging, seketul darah jadi daging tulang gitu. Marhalah semua ada sebut. Banyak masuk Islam. Dan ayat-ayat lain lagi banyak. Ayat witiasat. Atau ayat yang berhubung dengan kajian sains saat ini. Iaitu lebih kurang 700 ayat lebih. Tak kira lah. Saya dah baca kitab Dr. Adadan Sharif. Orang Lebanon. Masa itu. Masa dia. Kita baca tentang ada dia tulis. Ilmul ardil Qur'ani. Ilmul ardil Qur'ani mana ilmu sakup pak ngabomi dalam Quran. Tuhan sebut dalam Quran habomi. Kerana dalam Quran Tuhan sebut ma farratna fil kitab min syai'. Tuhan tak ada tinggal sahabu. Mana Tuhan kecep lah. Kerana sebab kita dah sebut panggil Quran ni tanda di atas kewujudan Allah. Dan tanda Quran bahawa Quran pada Allah, maka Tuhan kecek halangi, bumi, halau, awal, ribut, angin, orang, hajing. Jadi Tuhan kecek belakang waris dalam dunia ni. Kerana itu sebab itu ya. Jadi kalulah orang panggil kalulah. Kalau orang tu jual kapur, jual kosan tu kecek paku, kapur, seming, pitu lah, lah. Dan kalau orang saat ni tu buka kedai nasi tu kecek halau bok gubih berah gitu, ikan, lauk, daging. Kalau orang saat ni tu guru sekolah kak duk kecek surat sekolah ke apa gitu, budak apa gitu. Kalau orang pekebun kak duk kecek kalau kebun dia kecek anak dia, kecek buah dia gitu. Tapi bila Tuhan kecek halangi, bumi, laut, hujan, apa semua bagai Tuhan tak tinggal sabuk, Tuhan kecek belakang bagai ni, itu tanda kata Tuhan sekalian alam. Gitu. Sebab tu ayat-ayat ayat-ayat ni banyak. Ayat-ayat witiasat. Tu ayat-ayat witiasat, iaitu ayat sakup paut dengan sains, ilmu sains, tak kira. Supaya dengan ayat awal. Tuhan sebut awal yang berat. Di antaranya
Allah Subhanahu wa taala firman, wa huwa alladhi yusirru riyah, Tuhan yang hatta pupukkan angin-angin busyran baina yaday rahmat hatta idza qallat sahaban thiqalan, sehingga angin-angin itu memindahkan sahaban thiqalan, awah yang berat sukna, hak kami tuangkan hujankannya li baladin mayyit, di negeri-negeri yang mati. Sahaban thiqalan ni iaitu awal hak berat petan. Tu kan air ke banyak, tapi berat letah. Tuhan sebut sahaban thiqalan, awal hak berat. Ni hujan awal tu hujan banyak berat pada letah tu. Tengok tu. Tuhan royak. Dah. Dah itulah. Assalamualaikum. Ya, Khalid. Boleh buat apa dah? Boleh hari malam boleh 5.9. Oh, banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hok dalam live show tu apa? Live show tu dalam kali dengan ahli tim ni tak tahu itu. Dua-duanya semua sehari malam ni. Dua-duanya 5,000. Tak apa, banyak dah. Alhamdulillah lah. Ya. Khalid. Ya. Nak tanya Khalid tolong boleh sikit. Boleh ke demo itu apa Khalid? Kita dah tak apa. Pada. Tak apa. Apa. Dah. Tak apa. Apa. Dah. Dah. Tak apa. Duk ngajar ni sih, apa nanti kalau itu tapi. Jadi boleh ya tuan kita pun tak ada apa hakik boleh. Jadi hak di apa ni Kubineng boleh 5 juta lebih. Tak apa hak duk live show makan tu 500,000 boleh ya. Alhamdulillah. Bakat lah tak tu kita ya. Bakat tolong. Jadi lepas ada tu nya ni nak ayat. Ayat-ayat saat ni iaitu ayat-ayat semua saat ni tu ayat hak Tuhan sebut dalam Quran semua tu berlaku apa Tuhan sebut. Tak kira hak awal, hak langit, hak bulan, hak hujan, hak apa tak ada. Ini ayat tu memang itu tanda jadi dalil di atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya di lagu tu kuat dah dianya. Ayat-ayat sana. Kita tengok sebab Firaun sebab apa tu. Tu ayat Tuhan menyelamatkan. Maka serupa dengan apa kita duk sebut itulah. Betul ada sebut. Wa zalamu biha, maka mereka itu zalim dengannya. Zalim ni makna mengingkar, tak percaya. Tu banyak ke tak percaya. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan. Tu. Tuhan suruh tengok akibat orang-orang melakukan kerusakan di orang yang melakukan kerusakan saat itu. Suruh mikir tengok Firaun lah, Namrud lah, semua saat ni. Semua saat ni iaitu semua saat ni itulah kena berlaku akibat mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni supaya dengan ia takabur sombong ni tak boleh. Supaya kita nak tengok ni supaya dengan Israel ni dah duk bong buat hina buat gapo kepada orang Palestin.
Ni mati banyak for dia. Askar tentera yang mati banyak. Dah. Ni. Dah Tuhan nak ambil kelik ke. Ya kena mati banyak lagi for dia. Ya kan lari tu baik. Ya kaedah dia nya bila mati banyak ni rakyat murih. Rakyat dia lah. Kat belarak muka anak dia mau jadi askar tentera. Dah. Mati banyak tak boleh lah. Sikit tak apalah. Dia banyak. Ni mati banyak. Puluh-puluh. Waktu berita pasal dia askar tentera tusuk semata. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Dan berkatalah Nabi Musa, hei Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Fir'aun kata, Nabi Musa kata kepada Fir'aun, hei Fir'aun, sungguhnya aku ini adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Nabi Musa royak kepada Fir'aun, tapi haqiqun ala alla aqula ala Allah. Sudah semestinya aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah illal haq, malaikat yang benar. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum, sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa keterangan yang nyata dari Tuhanku, dari Tuhanmu. Ni tengok Nabi Musa kata aku tak kata malaikat benar yang benar. Dan ayat ni menunjuk di atas bahawa nabi-nabi ni ia bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan sininya iaitu siddiq, benar, tak bohong. Tak. Nabi-nabi semua ni tak kacak benar, tak betul, tak benar. Kerana Nabi ni, ya Tuhan, wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bertutur kata daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidak ada yang diperkatakan, malaikat wahyu diwahyukan kepadanya. Sebab tu wahyu. Wahyu Tuhan. Dia ada kecek semua saat itu. Sebab tu dia kecek benar-benar, tak kecek bohong. Orang ni bohong. Sebab tu Nabi ni haqiqun ala, sesudah mesti bahawa aku tak kata di atas Allah. Sebab tu turun ayat kan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadnahu bil yamin thumma laqata'nahu apa ni tu hasbu walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalaulah Nabi saat itu berkata ke atas kami setengah perkataan, maknanya duk buat rekod-rekod sendiri, la akhadna minhu, nasya kami akan ambilnya bil yamin, dengan kanan. Tuhan kata thumma laqata'na minhu watin, kami akan putuskan dua. Fama minkum min ahadin anhu hajiz, tak ada siapa nak sekat. Sebab tu Nabi tak berani. Mana pula Nabi? Sebab tu Nabi ni tak ada, walaupun sekali pun tak berlaku pada Nabi. Dusta, bohong, tak ada. Tu Nabi mana-mana pun. Tu mana haqiqun ala aqula ala Allah ilal haqq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan kenyataan daripada Tuhan kamu. Ada mukjizat semua. Ayat-ayat kami yakni mukjizat yang menjadi tanda-tanda dan bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi Musa AS sebagai pesuruh Allah, seperti tungkat
yang menjadi ular, tukak berubah di ular. Tangannya yang putih bersinar, tubik cahaya putih. Tangan dan lain-lain yang tersebut dalam ayat-ayat yang berikutlah. Fa'arsil ma'iya bani Israel. Oleh itu bebaskanlah kaum Nabi. Nah, oleh itu bebaskanlah kaum Bani Israel menyertai aku ke Palestin. Ya kata Fir'aun, tak apa, lepaslah aku klik Palestin semula. Kaum Bani Israel pada masa itu sedang diperhambakan oleh Fir'aun dan dikerah membuat kerja-kerja yang berat di Mesir. Pada masa itu Fok Bani Israel ni banyak diperhambakan. Jadi hamba dan membuat kerja-kerja yang berat di Mesir. Buat kerja berat di Mesir masa tu. Sebab tu Nabi Musa minta tubik daripada Mesir pada masa tu. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fir'aun menjawab, kalau betul engkau datang dengan membawa suatu mukjizat, maka bawalah dia supaya aku melihatnya. Jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Kalau engkau ada mukjizat sungguh, kau tunjuklah. Maka fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Nabi Musa pun mencampurkan tungkaknya, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang jelas. Nyata. Tubik ular sungguh, bukan jadi tidak. Ada setengah ni tu bukan ular. Silap mata bagi nampak. Pok-pok sihir ni. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan ia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya putih bersinar-sinar bagi orang yang melihatnya. Dan ini di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mula-mula tadinya iaitu ular bila puak Saharatu Fir'aun buat tukak jadi ular, Nabi Musa tahu tukak ni hak ia pula jadi ular telai habis. Ular-ular hak Saharatu Fir'aun. Lepas tu pula tangan Nabi Musa jadi putih, itu di antara mukjizat. Tubik cahaya putih panggil tangan. Tu. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha lasahirun alim. Berkata ketua-ketua dari kaum Fir'aun, sungguhnya orang ini, Musa ni ialah seorang ahli sihir yang mahir. Ni panas sungguh ni. Sihir panas sungguh. Ia kata, yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu. Fir'aun bertanya. Oleh itu, apa yang kamu syurkan? Nak buat lagu mana ni? Panah ni. Sihir panah ni. Qalu arjih wa akhah wa arsil fil madaini hasyirin. Mereka berkata, tangguhlah dia dan saudaranya daripada dijatuhkan sebarang hukuman. Serta utuslah ke bandar-bandar di tanah-tanah negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir. Ni Fu'iyah pun kata tak ada apa. Kita tunggu dululah. Hatta cari Fu'iyah sihir-sihir hok panah bakak mari beripung ramai-ramai berlawan dengan dia. Yaitu kabikulli sahirin alim, yang kelak akan membawa kepada kamu segala ahli sihir yang mahir. Orang semua ahli sihir. Tu. Waja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Banyak saja dulu lah. Wa ja'a as-saharatu fir'aun. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Ujian pakai boh belakang ni sejuk, ujian banyak. Ujian duk jauh udara. Jangan nak tengok alat terosak ni dek belakang kita ni bukan tempat kita, bukan negeri kita ni. Ada himat, ada ni tempat lain. Ni sejuk ni udara rumah kita ni gelap gelemak, tak ada hujan, tak ada apa. Apa ni tak ada hujan pula. Hujan saja di mana-mana. Kosong lapan satu satu lapan sembilan dua lima ni lapan. Siapa-siapa nak tanya, nak tulis lah. Assalamualaikum, Kak Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Ya. Abang ada soalan nak tanya, ada budak-budak sekolah Jirung lah yang duduk berlatih di atas lah, telung satu tu. Lepas tu dia kata ada orang jual perlu air dengan jual babi, orang kena babi lah. Dia ni jual perlu air orang Islam kita ni duduk jual babi kena. Lepas tu dia dekat sana. Budak-budak sana senang makan perlu air lah. Kalau tak pergi nak beli nak asak hok. Babi tu mari dekat dengan perlu air. Masuk dalam perlu air dekat. Kalau tak boleh makan sedap juga ada tanya lah. Tapi saya tanya apa lah. Duduk dekat? Duduk dekat ya tu. Asak duduk mari lah, duduk mari asak. Dia babi sana. Masya Allah. Tapi masa makan orang makan sedap ni dia tanya. Saya tak tahu orang jawab. Apa tu jelas lah. Asak ke apa? Asak duk gendai tu? Habis sana lah. Mari kot lah gendai pula air. Gendai air dah kulit air. Rupanya dekat. Dia asak tu. Dia mari lah asak sana tu. Masak gendai sana tu. Dia tak wajib makan. Dia tanya dulu. Lepas tu saya tengah tanya baba. Betul je lah. Ya, terima kasih Abah. Ya. Assalamualaikum. Mudahlah urusan Abah semua ya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apakah kalau kita kira kena tengok hukum asak dulu. Jadi gini. Asak hak tubik daripada asak ni tak najis. Dia tak najis bang asak ni. Sebab tu asak ni tak najis ni, tak najis. Dia tak apa asak ni. Cuma kita tu lah dia tak sedap duk genai rekat-rekat tu asak kelung mari. Gitu jelah. Tapi asak ni tak najis. Hukmu kalau tengok hukmu dukhan. Hukmu apa ni hak bukhar apa ni asak ni tak najis. Asak kayu, asak duk bakar, duk kapur tu. Setara tu lah kita ya. Kalau tak ada duk campur goreng sekali ke apa semua duk suku-suku tu. Tak ada najis lah asak ni. Bukan kata asak mari ke apa tu kok ni jadi najis asak dah. Itulah saja. Kita boleh hoyaknya tu lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Mariah. Assalamualaikum Baba Faisal. Salam teng Baba dua alaihi salam. Ya sama-sama. Ya tahu nang lama qada dai mai. Nak nyetok semaya qada boleh dak. Semaya hak fardu ni kita tak boleh nyetok kalau kita boleh berdiri. Imran bin Husain mari tanya Nabi SAW jadi buasi. Nabi tasalli qa'iman. Semaya boleh diri.
fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tak boleh duduk, fa illam tastati' fa ala jambin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab tu selagi boleh diri tak boleh sembahyang fardu. Tak sembahyang sunat. Sebab tu sembahyang qada sembahyang fardu. Maka tak boleh kita nyetak dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Phone Pro ปลายทั้งวันทั้งคืนครับอับบอ ดัน FC ทุกคน เช้านี้อากาศน่านอนมากแต่นอนไม่ได้ลูกเบาวะรายการ pagi. Tu dia. Wak gua anak dah gitulah. Itulah saja pagi ni banyak itulah saya rasa pada dah lah. Hari ni saya pada kerja sikit pagi ni kena sudah awal sikit lah. Dan ni pukul 7.30 dah. Oleh itu terima kasih semua yang masuk. Alhamdulillah lah dengan kata puluk di Kerong Pinang tu boleh 5 juta lah kata. Besar dia buat puluk. Alhamdulillah. Buat masjid Taqwa. Pak saya pergi kemarin lah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.